Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Loh Yu Min dan rakan-rakan saya sekalian. Pada hari ini, kami, Kumpulan Fabulos akan membentangkan berkenaan dengan tajuk bagaimana menggalakkan Hamdi bermain dengan rakan-rakannya. Sebelum itu, saya akan perkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Saya sendiri, Nur Amaliza binti Muhammad Walillah, nombor metrik 147237 dan bersama 4 lagi rakan saya iaitu saudara Muhammad Fikri bin Abdul Rahim, saudari Nur Farhanah Nadia binti Johari, saudari Nur Farah binti Zulkifli dan yang kelima, saudari Nur Izzati binti Ahmad Razi. Saya, selaku pembentang pertama, akan menyatakan ciri-ciri yang ada pada seorang Hamdi. Yang pertama, Hamdi tidak dapat memahami komunikasi sewaktu bercakap dengan rakan-rakannya. Yang kedua, Hamdi tidak dapat mengambil giliran sewaktu bermain dengan rakan-rakannya. Yang ketiga, Hamdi tidak dapat mengambil dan mengekalkan hubungan yang baik bersama dengan rakan-rakannya. Seterusnya, kami telah menetapkan 3 objektif untuk pelaksanaan aktiviti yang telah kami rancang bagi membantu Hamdi untuk bermain dengan rakan-rakannya. Yang pertama, mengeja dan membunyikan suku kata KV. Objektif yang kedua, mengeja dan membatangkan suku kata V tambah KV. Manakala objektif yang ketiga ialah mengeja dan membatangkan suku kata KV tambah KV. Terima kasih kepada rakan pembentang. Saya Muhammad Fikri bin Abdul Rahim, nombor metrik 146724 akan meneruskan pembentangan ini pada bahagian kaedah mengajar. Kaedah yang kami gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran hari ini ialah kaedah belajar sambil bermain. Pendekatan belajar melalui bermain ditekankan dalam proses PDP bagi murid khususnya murid berkeperluan khas kerana pendekatan ini berupaya menarik minat dan menimbulkan keseronokan ketika belajar. Kaedah ini juga dapat menggalakkan murid berkeperluan khas dalam meneroka dan membina kefahaman berdasarkan pengalaman. Dengan rasa gembira dan seronok, pendekatan ini boleh meningkatkan keupayaan kognitif dan meningkatkan rasa ingin tahu, penguasaan kemahiran berfikir dan psikomotor serta kemahiran mengendalikan emosi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati binti Ahmad Razi, bernama metrik 146469. Saya akan menerangkan aktiviti 1 iaitu tembak suku kata. Objektif bagi aktiviti ini ialah Hamdi dapat memberikan respon secara aktif dalam perbualan. Cara pelaksanaan aktiviti ini ialah yang pertama, guru akan menyediakan suku kata KV tambah KV iaitu bapa dan mama. Yang kedua, guru akan menampal suku kata tersebut di dinding. Yang ketiga, guru akan membahagikan murid-murid kepada 2 kumpulan iaitu satu kumpulan mempunyai 2 orang ahli. Yang keempat, guru akan memberikan kertas suku kata kepada ahli kumpulan 1 dan seorang murid akan menyebut suku kata tersebut manakala seorang lagi akan menembak suku kata berdasarkan yang disebut oleh rakannya. Akhir sekali, jika murid dapat menembak dengan betul, guru akan memberikan token ekonomi iaitu stiker. Silalah tonton video aktiviti 1. Terima kasih. Okey, baiklah semua, sebagai aktiviti pengukuhan untuk pengajaran kita hari ini, cikgu akan melakukan satu aktiviti iaitu tembak suku kata. Sebelum itu, cikgu akan menyediakan beberapa bahan seperti kad imbas dan pistol. Sebelum kita mulakan aktiviti ini, cikgu akan bahagikan kamu kepada 2 kumpulan dan satu kumpulan terdiri daripada 2 orang. Aktiviti ini, cikgu telah menampak beberapa kas imbasan di hadapan dan cikgu ada sebuah pistol dan beberapa keping kertas. Okey, untuk memulakan aktiviti ini, cikgu memerlukan satu kumpulan. Cikgu nak kumpulan pertama iaitu Farah dan Amaliza. Untuk aktiviti ini, cikgu nak minta salah seorang daripada kamu untuk pilih kad.
Farah akan sebut untuk suku kata tersebut, kemudian Amaliza akan tembak suku kata. Okey, bagus Amaliza. Cepat sekali, beri tekan. Okey, untuk pusingan kedua, cikgu nak kamu bergilir. Terima kasih Farah. Amaliza, kamu boleh pilih kertas ni. Yang ini cikgu. Amaliza, kamu boleh sebut. Ma. Okey, betul ke ni Ma Farah? Salah cikgu. Okey, boleh cuba lagi. Bagus untuk kumpulan pertama. Kita akan teruskan kepada kumpulan kedua. Cikgu akan panggil Izzati dan Nadia. Cikgu nak salah seorang daripada kamu untuk pilih kad. Nadia boleh tolong baca. Nanti dengar ni. Pa. Okey, betul Zati. Pusingan kedua, cikgu nak kamu tukar tempat. Kamu boleh pilih kad. Bu. Okey, betul. Untuk aktiviti ini, cikgu boleh rangkumkan bahawa kamu semua telah menguasai untuk suku kata KV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farhanah Nadia binti Johari bernombor matrik 145248. Maka giliran saya pula menerangkan kepada anda semua aktiviti yang kedua, iaitu lompatan bijak. Namun sebelum itu kita pergi kepada cara-cara pelaksanaannya. Okay, cara yang pertama adalah guru menyediakan tempat lompatan dan soalan di papan putih. Yang kedua pula, guru membahagikan murid kepada dua kumpulan, iaitu satu kumpulan mempunyai 2 orang murid. Yang ketiga pula, seorang murid akan membaca soalan di papan putih. Manakala seorang lagi akan pergi ke kotak lompatan yang mempunyai suku kata KV dan rakannya pula akan menulis jawapan di papan putih. Setelah itu, murid akan menyebut perkataan itu bersama-sama. Dan langkah yang terakhir pula adalah ulang langkah 3 dan 4 secara bergilir-gilir bagi setiap kumpulan. Itu sahaja dari saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya. Terima kasih. Lompatan bijak. Mulakan dengan kumpulan nombor 1. Cikgu nak kamu jawab untuk soalan pertama. Ibu. Okay, kalau dah ada jawapan, seorang akan berada di kotak lompatan dan seorang akan berada di hadapan untuk melengkapkan padanan perkataan. Cikgu. Kat sini cikgu. Okey, betul. Cikgu, kita perlu lompat 2 kaki ke 1? 2 kaki lebih selamat. Okey, baik cikgu. Okey, cikgu nak Farah untuk letakkan perkataan tersebut. Okey, kamu berdua boleh tolong sebut tak apa perkataan tersebut? Ibu. Okey, betul tu. Untuk pusingan yang kedua, cikgu nak kamu bertukar. Maksudnya, seorang akan pergi ke kotak lompatan dan seorang lagi akan menjawab untuk soalan nombor 2. Kumpulan kedua, Izzati dan Nadia. Saya terangkan cara pelaksanaannya. Cikgu nak minta salah seorang daripada kamu untuk berada di hadapan dan seorang akan berada di kotak lompatan. Sebelum itu, cikgu nak kamu berbincang untuk soalan nombor 3. Boleh sini. Tapi sebelum lompat lebih kanan lebih. Tapi tu dah boleh dah. Dia dalam kategori keluar. Wah, ya betul. Kalau dah ada jawapan, saya nak minta seorang untuk berada di kotak lompatan dan seorang akan tulis. Telah bergilir-gilir dalam melakukan aktiviti ini dan cikgu rasa kamu semua telah menguasai untuk membunyikan suku kata bagi vokal tambah konsonan dan vokal. Okey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farah binti Zulkifli bernomometrik 145924. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan aktiviti terakhir iaitu kami namakan sebagai cari dan baca. Objektif untuk aktiviti ini ialah kami dapat bekerjasama dengan rakan semasa bermain. Cara pelaksanaan untuk aktiviti ini ialah yang pertama, guru menyediakan alatan yang diperlukan untuk aktiviti cari dan baca iaitu kad imbasan dan juga pita pelekat. Yang kedua, guru membahagikan pelajar kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan akan terdapat 2 orang ahli. Seterusnya, guru memberikan penerangan yang jelas dan melakukan demonstrasi supaya pelajar faham cara untuk bermain. Setiap kumpulan diberikan 2 petunjuk sebelum mencari suku kata. Yang keempat, guru lekatkan suku kata di dalam kelas secara rawak. Yang kelima, murid akan mencari suku kata untuk dipadankan dengan pasangan yang betul secara berkumpulan. Contohnya, suku kata ma dan ma. Yang keenam, murid akan mengeja dan menyebut suku kata yang dipadankan itu. Yang ketujuh, guru memberi peneguhan positif kepada kumpulan yang menang. Setelah selesai kesemua aktiviti, guru memberikan token ekonomi berbentuk stiker smile kepada pelajar berdasarkan kumpulan yang percaya menjawab dengan betul dan bekerjasama dengan baik dalam kumpulan. Setiap smile yang diperoleh akan diberi ganjaran oleh guru untuk menarik minat pelajar untuk turut serta melibatkan diri dalam aktiviti. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, untuk aktiviti yang terakhir bagi mengukuhkan pengetahuan anda semua, cikgu akan lakukan aktiviti ketiga iaitu cari dan baca. Untuk aktiviti ini, cikgu akan menampal kad imbasan suku kata di setiap kawasan kelas dan cikgu nak kamu cari suku kata tersebut dan lengkapkan suku kata untuk membentuk satu perkataan iaitu KV tambah K. Untuk mulakan aktiviti ini, cikgu akan panggil seorang ketua dari setiap kumpulan untuk datang ke hadapan untuk dapatkan clue di tangan cikgu. Okay, kamu boleh pilih. Okay, sekarang cikgu akan bagi kamu masa dalam 1 minit untuk bincang dalam kumpulan untuk menyelesaikan melengkapkan perkataan. Baik, cikgu. Okey, kamu boleh terus bincang. Boleh. Jom kita cari. Bapa. Okey, sekarang cikgu nak kamu baca perkataan tersebut. Bapa. Okey, betul. Untuk seterusnya, cikgu nak kamu sebut dan eja bagi perkataan yang pertama. Bapa. Untuk suku kata yang kedua. Mama. Okey, bagus. Jadi cikgu akan bagi kamu ganjaran berdasarkan aktiviti yang kita buat hari ini. Untuk aktiviti yang seterusnya, aktiviti ketiga iaitu cari dan baca. Cikgu dapati kumpulan yang kedua sangat pantas dalam menyelesaikan eksplorasi. Jadi cikgu akan bagi ganjaran untuk kumpulan yang kedua. Cikgu minta suara wakil. Okey, bagus. Cikgu akan bagi untuk smile yang terakhir ini sangat istimewa sebab smile ni cikgu tengok dari segi kerjasama kamu dan cara kamu berkomunikasi dengan rakan lain. Dan untuk smile yang terakhir ni cikgu akan bagi kepada kumpulan nombor 2.
Siapa boleh cuba untuk next class lagi? Okey, bagus semua. Tanya sebelah dua dan tanya sebelah satu. Kesimpulannya, kumpulan kami telah memilih aktiviti tembak suku kata, lompatan bijak serta cari dan baca sebagai aktiviti dalam pendekatan pengajaran belajar sambil bermain. Aktiviti-aktiviti ini dipilih adalah kerana ianya dapat membantu Kamdi dalam berkomunikasi secara aktif bersama rakan, membantu Kamdi dalam menunggu giliran semasa bermain dan akhir sekali dapat melatih Kamdi dalam kerja berpasukan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.